Bunyi sudu kecil yang terlanggar perlahan pada dinding cawan teh itu sebenarnya sangat biasa. Terlalu biasa sampai selama ini saya sendiri tidak pernah benar-benar mendengarnya. Tetapi malam itu, bunyi kecil itulah yang membuat saya diam, agak lama sebelum menjawab satu soalan yang sudah bertahun-tahun cuba dielakkan. "Ning, kenapa selama ini awak seperti takut bercakap tentang cinta?" Dan buat pertama kali, selepas terlalu lama tersenyum di depan kamera, saya tidak ketawa untuk menutup rasa gugup itu. Saya hanya tunduk memandang wap teh yang semakin hilang di atas meja dapur kecil rumah saya sendiri. Seolah-olah saya sudah terlalu penat untuk terus menjadi wanita yang sentiasa nampak kuat. Tidak sedikit penonton pernah menyadari bahwa sepanjang bertahun-tahun berada dalam industri, saya selalu bijak mengalihkan topik apabila perbualan mula menyentuh tentang kehidupan pribadi, tentang perkahwinan, tentang rasa sunyi, tentang kenapa seorang wanita yang dilihat berjaya masih kelihatan seperti sedang mencari sesuatu yang tidak pernah ditemuinya sepenuhnya. Banyak tahun lalu, orang mengenali saya melalui suara, melalui pentas, melalui senyuman yang sentiasa nampak yakin. Tetapi menurut ramai orang terdekat, di belakang semua itu ada sisi lain yang jarang saya benarkan. Sesiapa melihat seorang wanita yang terlalu lama cuba membuktikan bahawa dirinya baik-baik sahaja, walaupun hati sebenarnya semakin letih. Saya masih ingat bagaimana setiap kali selesai persembahan besar, ketika lampu pentas mula dipadam satu demi satu dan semua orang sibuk meraihkan kejayaan malam itu, saya selalunya menjadi orang terakhir yang duduk diam di belakang pentas, mendengar bunyi kru menggulung kabel mikrofon, bunyi kasut bertumit berjalan semakin jauh, dan dalam ruang sunyi itu, saya sering tertanya sendiri kenapa semakin tinggi pencapaian seseorang, semakin sukar untuk dia bercakap jujur tentang perasaan sendiri. Banyak tahun kebelakangan ini, orang ramai terus bertanya dengan cara berbeza. Ada yang lembut, ada yang terlalu ingin tahu. Ning tak pernah rasa mahu hidup seperti wanita lain, dan saya akan memberi jawapan yang selamat. Jawapan yang sesuai untuk televisyen. Tetapi jauh di sudut hati, menurut beberapa sumber yang rapat dengan kehidupan saya sebenarnya sudah lama penat menjadi versi diri yang sentiasa kelihatan terkawal. Pada usia 50 tahun, mungkin inilah kali pertama saya mula menerima bahawa tidak semua perkara perlu terus disembunyikan hanya kerana saya seorang artis. Banyak tahun lalu saya pernah percaya bahawa menjadi kuat bermaksud jangan tunjuk lemah, jangan terlalu jujur, jangan biarkan orang nampak bahawa ada malam-malam tertentu saya pulang ke rumah dan duduk sendirian dalam gelap tanpa membuka televisyen, hanya mendengar bunyi peti ais dan kenderaan di luar rumah sambil memikirkan bagaimana hidup saya berlalu terlalu cepat. Tidak sedikit peminat pernah mengatakan mereka dapat melihat sesuatu dalam mata saya setiap kali saya bercakap tentang keluarga atau hubungan, seolah-olah ada ayat yang sengaja tidak dihabiskan. Dan mungkin mereka tidak sepenuhnya salah. Kerana semakin meningkat usia, semakin saya sedar apa yang paling memenatkan bukanlah kerja, bukan kamera, bukan populariti, tetapi berpura-pura bahawa hati kita tidak pernah terasa kosong hanya kerana orang lain sudah terbiasa melihat kita tersenyum. Saya pernah percaya bahawa jika seseorang berdiri cukup lama di atas pentas, dia akhirnya akan belajar hidup bersama kesunyian. Pada awalnya semua itu terasa indah. Lampu sorot yang panas di wajah, muzik pembukaan yang membuat seluruh dewan bersorak. Suara orang memanggil nama saya. Semuanya seperti bukti bahawa hidup saya penuh. Tidak sedikit orang pernah berkata mereka iri melihat kehidupan saya. Menurut ramai peminat, saya kelihatan seperti wanita yang sentiasa tahu apa yang dia mahukan. Wanita yang tidak pernah takut berjalan sendirian. Tetapi mereka tidak melihat bahagian selepas tirai ditutup.
Mereka tidak mendengar bunyi pintu bilik hotel yang tertutup perlahan setiap kali saya pulang selepas persembahan besar. Mereka tidak nampak bagaimana saya duduk lama di hujung katil sambil masih memakai gaun pentas yang berat. Terlalu letih untuk menanggalkan semuanya dengan segera. Ada malam-malam tertentu, saya berdiri di depan cermin terlalu lama hanya untuk membuka anting-anting sendiri perlahan-lahan. Satu demi satu, sambil memandang wajah saya yang masih penuh solekan, tetapi mata sudah kosong. Dan perkara paling pelik tentang dunia hiburan ialah semakin ramai orang mengenali kita, semakin sukar untuk kita bercakap jujur tentang apa yang sebenarnya kita rasa. Banyak tahun lalu, saya mula membiasakan diri dengan rutin-rutin kecil yang mungkin kedengaran biasa bagi orang lain, tetapi sebenarnya menyimpan sesuatu yang lebih sunyi daripada itu. Saya makan malam sangat lewat, walaupun tidak lapar. Hanya kerana saya tidak mahu bilik terasa terlalu senyap. Saya membiarkan televisyen terbuka sampai pagi, walaupun langsung tidak menontonnya, sekadar mahu mendengar suara manusia lain di dalam ruang itu. Kadang-kadang saya membuka semula voice note lama daripada kawan-kawan yang sudah jarang menghubungi, mendengar gelak tawa lama yang kini terasa sangat jauh. Tidak sedikit penonton pernah menyedari bahawa saya selalu kelihatan paling ceria ketika berada di depan kamera dan paling diam apabila acara selesai. Menurut beberapa orang yang pernah bekerja rapat dengan saya, ada hari-hari tertentu saya memilih duduk sendirian di belakang studio walaupun seluruh pasukan sedang bergelak ketawa di luar. Bukan kerana saya sombong, tetapi kerana saya sendiri tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan rasa kosong yang semakin lama semakin sukar disembunyikan. Pada satu tahap dalam hidup, saya mula sedar bahawa kejayaan tidak semestinya membuat seseorang rasa ditemani. Tepukan gemuruh hanya bertahan beberapa minit. Selepas itu, semuanya kembali sunyi. Dan mungkin itulah perkara yang selama ini tidak pernah saya akui secara terbuka. Banyak tahun lalu, ketika orang terus bertanya kenapa saya masih kelihatan terlalu kuat, tidak ramai yang tahu bahawa menjadi kuat terlalu lama sebenarnya sangat memenatkan. Saya pernah duduk di lantai bilik hotel sambil memegang telefon berjam-jam, melihat senarai nama di skrin, tetapi tidak tahu mahu menghubungi siapa. Ada malam saya menaip mesej panjang, kemudian memadam semula sebelum dihantar. Ada juga ketika saya sengaja memandu lebih lama selepas selesai kerja hanya kerana saya belum bersedia pulang ke rumah yang terlalu senyap. Dan semakin usia meningkat, semakin saya faham kenapa banyak orang terkenal akhirnya mula bercakap jujur tentang hidup mereka. Kerana ada saat tertentu, seseorang tidak lagi takut kehilangan imej sempurna. Mereka hanya penat menjadi watak yang semua orang harapkan. Banyak tahun kebelakangan ini, saya mula sedar bahawa orang sebenarnya boleh melihat lebih banyak daripada apa yang kita cuba sembunyikan. Tidak sedikit peminat pernah berkata mereka merasakan ada sesuatu yang berubah setiap kali saya bercakap tentang kehidupan pribadi. Bukan perubahan besar yang dramatik, bukan rahsia sensasi seperti yang selalu dicari dunia hiburan, tetapi sesuatu yang lebih perlahan dan lebih sunyi daripada itu. Mereka perasan saya jarang bercakap tentang masa depan dengan cara yang benar-benar yakin. Dalam beberapa temu bual lama, apabila hos mula bertanya tentang cinta atau perkahwinan, saya selalunya akan tersenyum dahulu, ketawa kecil, kemudian mengalihkan topik kepada kerja, muzik atau keluarga. Tetapi, menurut ramai penonton yang mengikuti saya sejak awal kerjaya, mata saya sering melihat ke arah lain ketika menjawab. Seolah-olah ada bahagian dalam diri saya yang tidak mahu terlalu lama berada dalam perbualan itu. Ada wartawan hiburan yang pernah menulis bahawa saya kelihatan terlalu berhati-hati apabila bercakap tentang hubungan. Menurut beberapa sumber media ketika itu, ada sesi temu bual yang dipendekkan apabila topik mula menjadi terlalu peribadi. Saya tidak pernah mengesahkan perkara itu secara terbuka,
Tetapi saya juga tidak benar-benar menafikannya. Mungkin kerana jauh di sudut hati, saya tahu saya memang sedang cuba melindungi sesuatu. Bukan nama seseorang, bukan kisah cinta rahsia, tetapi rasa takut yang semakin lama semakin membesar tanpa saya sedari. Saya masih ingat satu malam selepas sebuah program televisyen tamat rakaman. Semua orang sibuk mengambil gambar dan berbual sesama sendiri. Dan seorang kru wanita yang sudah lama bekerja dalam industri tiba-tiba berkata perlahan kepada saya, "Akak selalu nampak kuat, tapi kadang-kadang nampak macam terlalu penat untuk percaya pada bahagia sendiri." Saya hanya tersenyum waktu itu. Tetapi ayat itu tinggal dalam kepala saya sangat lama. Kerana mungkin itulah perkara sebenar yang selama ini orang rasa tentang saya. Banyak tahun lalu, saya pernah percaya bahawa jika seseorang kecewa terlalu banyak kali, dia akhirnya akan belajar hidup tanpa berharap lagi. Tidak sedikit orang terdekat dikatakan pernah menyedari bahawa saya lebih selesa bercakap tentang kerjaya berbanding perasaan sendiri. Saya boleh duduk berjam-jam berbincang tentang muzik, susunan lagu, persembahan pentas, tetapi menjadi sangat diam apabila seseorang bertanya, "Ning, awak masih percaya cinta boleh kekal?" Dan perkara paling menyedihkan ialah saya sendiri tidak sedar bila saya mula kehilangan keyakinan itu. Ia tidak berlaku dalam satu hari. Ia berlaku perlahan-lahan. Melalui tahun-tahun yang penuh senyuman di depan orang ramai, tetapi terlalu banyak malam sunyi sendirian. Menurut beberapa rakan lama, ada waktu-waktu tertentu saya kelihatan seperti seseorang yang sentiasa bersedia untuk ditinggalkan, walaupun belum benar-benar dimiliki. Saya menjadi terlalu biasa menjaga hati sendiri, sampai akhirnya saya lupa bagaimana rasanya membiarkan orang lain masuk dengan jujur. Dan mungkin itulah yang tidak sedikit penonton rasa selama ini ketika melihat saya di televisyen. Bukan bahawa saya hidup dalam tragedi besar, tetapi seorang wanita yang sudah terlalu lama berdiri sendiri sampai dia mula percaya dirinya tidak lagi layak meminta lebih daripada itu. Lucunya, selepas bertahun-tahun hidup di tengah dunia yang penuh cahaya dan suara bising, perkara yang akhirnya membuat saya berhenti seketika bukanlah sesuatu yang besar. Bukan bunga mewah, bukan kata-kata romantik seperti dalam filem. Dan menurut beberapa orang yang rapat dengan saya, itulah bahagian yang paling sukar dipercayai tentang perubahan dalam hidup saya kebelakangan ini. Kerana lelaki itu tidak datang seperti seseorang yang mahu menyelamatkan Ning Baizura. Dia juga tidak pernah cuba menjadi watak utama dalam hidup saya. Saya rasa itulah yang membuat saya paling tidak bersedia. Kami dikatakan mula benar-benar berbual selepas sebuah sesi rakaman yang berakhir agak lewat malam. Semua orang sudah mula pulang satu demi satu. Kru sibuk mengangkat lampu. Bunyi troli peralatan ditolak perlahan di belakang studio. Saya masih duduk sambil membuka kasut tumit tinggi yang membuat kaki terasa sakit sepanjang rakaman. Dan dia hanya duduk beberapa kerusi jauh dari saya tanpa cuba memulakan perbualan besar. Tidak seperti kebanyakan orang yang pernah saya jumpa dalam industri, dia tidak bertanya tentang gosip, tentang populariti, atau tentang siapa yang saya kenal. Kami hanya berbual tentang perkara kecil, tentang jalan yang selalu sesak selepas tengah malam, tentang makanan hotel yang terlalu masin, tentang bagaimana udara studio selalu terlalu sejuk. Dan anehnya, saya lebih tenang dalam perbualan biasa itu daripada banyak hubungan yang pernah datang dengan kata-kata indah sebelum ini. Saya masih ingat satu malam ketika kami sama-sama menunggu kereta selepas kerja. Hujan tidak turun, tiada muzik latar dramatik. Hanya bunyi penghawa dingin luar bangunan dan beberapa pekerja pembersihan yang sedang menyusun kerusi jauh di hujung dewan. Saya belum sempat makan malam dan dia hanya menghulurkan kotak makanan yang masih berbaki sambil berkata perlahan, "Kalau tak makan nanti gastrik." Itu sahaja, ayat yang sangat biasa. Tetapi menurut ramai wanita seusia saya,
Kadang-kadang hati tidak lagi tersentuh oleh perkara besar, ia tersentuh oleh rasa selamat yang sangat kecil. Dan mungkin itulah yang berlaku pada saya perlahan-lahan tanpa saya sedari. Dia mula mengingati perkara-perkara yang saya sendiri sudah lama abaikan tentang diri saya. Dia tahu saya tidak suka terlalu banyak ais dalam minuman. Dia akan menarik kerusi perlahan tanpa bunyi kuat apabila kami makan bersama. Dia tidak pernah memotong percakapan saya walaupun cerita saya terlalu panjang dan kadang-kadang tidak penting. Ada hari-hari tertentu saya bercakap tentang rasa penat bekerja, tentang tekanan menjadi seseorang yang sentiasa dilihat kuat, dan dia tidak cuba memberi nasihat seperti mahu membetulkan hidup saya. Dia hanya mendengar. Dan selepas terlalu lama hidup dalam dunia di mana semua orang mahu bercakap, saya baru sedar betapa menenangkannya seseorang yang tahu diam pada waktu yang betul. Tidak sedikit orang pernah menyangka wanita seperti saya mahukan cinta yang luar biasa, tetapi sebenarnya menurut beberapa rakan terdekat, apa yang paling lama hilang dalam hidup saya hanyalah rasa tenang ketika bersama seseorang. Bukan rasa berdebar seperti remaja. Bukan hubungan yang penuh kejutan, tetapi rasa bahawa saya tidak perlu sentiasa berjaga-jaga. Dan mungkin itulah sebabnya saya sendiri menjadi takut dengan perubahan itu. Kerana untuk pertama kali selepas bertahun-tahun, saya mula rasa selesa menjadi diri sendiri tanpa perlu berlakon sebagai Ning Baizura yang semua orang kenal. Saya rasa pada usia tertentu, seseorang akhirnya berhenti lari daripada dirinya sendiri. Dan mungkin inilah perkara yang selama ini paling sukar untuk saya akui secara jujur. Bukan tentang kegagalan besar, bukan tentang skandal seperti yang selalu orang sangka apabila seorang artis mula bercakap tentang kehidupan pribadi, tetapi tentang keletihan menjadi kuat terlalu lama. Banyak tahun lalu, saya selalu fikir ketakutan terbesar dalam hidup ialah kehilangan kerjaya, kehilangan nama, kehilangan apa yang sudah dibina bertahun-tahun. Tetapi semakin saya meningkat usia, semakin saya sedar ketakutan sebenar, saya jauh lebih kecil dan jauh lebih peribadi daripada itu. Saya sebenarnya takut kepada perkahwinan, takut kepada rasa bergantung pada seseorang, takut suatu hari nanti ditinggalkan selepas terlalu banyak berharap. Menurut beberapa kenalan rapat, saya pernah menjadi seseorang yang sangat cepat menjarakkan diri. Apabila hubungan mula terasa terlalu serius, saya akan mula sibukkan diri dengan kerja, menambah jadual, mengisi hari sampai terlalu penat untuk berfikir tentang hati sendiri. Kerana selama ini saya percaya, kalau saya cukup sibuk, saya tidak akan terasa sunyi lagi, tetapi saya silap. Ada malam-malam tertentu selepas pulang bekerja, saya sengaja tidur terlalu awal, hanya supaya saya tidak perlu duduk sendirian dengan fikiran sendiri. Ada waktu saya membiarkan lampu ruang tamu terbuka sampai pagi kerana rumah terasa terlalu kosong apabila semuanya gelap. Dan perkara yang paling menyedihkan ialah, selama bertahun-tahun saya menjadi sangat pandai menjawab, saya okey. Sampai akhirnya, saya sendiri hampir percaya jawapan itu. Tidak sedikit orang pernah bertanya bagaimana saya boleh kelihatan begitu tenang hidup sendiri selama ini. Dan saya selalu tersenyum apabila mendengarnya. Tetapi menurut ramai wanita yang melalui usia seperti saya, ada beza besar antara memilih untuk sendiri dan terlalu lama belajar hidup tanpa berharap kepada sesiapa. Saya rasa itulah yang berlaku pada saya perlahan-lahan. Saya menjadi terlalu biasa memegang semuanya seorang diri, membuat keputusan sendiri, menenangkan diri sendiri, sendiri. Sampai satu tahap, saya mula takut jika ada orang benar-benar melihat sisi lemah saya. Kerana kelemahan bagi seseorang seperti saya terasa sangat menakutkan. Saya takut jika orang melihat saya bukan lagi Ning Baizura yang yakin di atas pentas, tetapi hanya seorang perempuan biasa yang kadang-kadang pulang ke rumah dan berharap telefonnya berbunyi.
Seorang perempuan yang masih takut makan malam seorang diri di restoran tertentu. Seorang perempuan yang sesekali membuka semula gambar lama hanya untuk memastikan dirinya pernah benar-benar bahagia. Dan mungkin itulah pengakuan yang selama ini tidak pernah saya berani ungkapkan secara terbuka. Bukan bahawa saya tidak percaya pada cinta, tetapi saya terlalu takut dengan kemungkinan bahawa cinta itu tidak kekal. Banyak tahun kebelakangan ini, tidak sedikit peminat pernah merasakan saya seperti seseorang yang sentiasa menahan sesuatu di dalam dada. Dan mungkin mereka benar. Kerana hakikatnya, saya sudah terlalu lama hidup dalam keadaan berjaga-jaga. Takut kecewa, takut dipandang lemah, takut jika suatu hari nanti orang melihat bahawa di sebalik semua tepukan dan senyuman di televisyen, ada seorang wanita yang sebenarnya hanya mahu dipeluk tanpa perlu berpura-pura kuat sepanjang masa. Pada usia 50 tahun, saya rasa cinta sudah tidak lagi kelihatan seperti dalam filem yang pernah kita tonton ketika muda. Tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Tidak ada lagi hubungan yang dibina atas rasa tergesa-gesa atau ketakutan untuk bersendirian. Menurut ramai wanita seusia saya, pada tahap ini, orang tidak lagi mencari kesempurnaan. Mereka hanya mencari ketenangan. Dan mungkin itulah perkara yang akhirnya saya faham tentang perkahwinan pada usia seperti ini. Ia bukan lagi tentang bunga besar, gambar romantik, atau ayat-ayat indah yang membuat semua orang cemburu. Ia tentang seseorang yang tahu kita belum makan sejak tengah hari. Seseorang yang menghantar mesej pendek. Dah balik? Walaupun ayat itu nampak sangat biasa. Seseorang yang boleh melihat wajah kita dan terus tahu hari itu terlalu berat, tanpa kita perlu menjelaskan apa-apa. Banyak tahun lalu, saya pernah fikir, cinta mesti terasa luar biasa untuk dianggap benar. Tetapi sekarang saya sedar, cinta yang paling menenangkan selalunya hadir dalam perkara paling kecil. Ada malam kami hanya duduk diam makan bersama, tanpa banyak bercakap. Televisyen terbuka perlahan di ruang tamu. Bunyi sudu dan pinggan lebih kuat daripada perbualan kami. Tetapi anehnya, saya tidak lagi merasa kosong seperti dulu. Dan menurut beberapa orang terdekat, perubahan itu mula jelas terlihat pada diri saya. Saya kelihatan kurang tergesa-gesa, kurang penat, kurang seperti seseorang yang sentiasa cuba melarikan diri daripada kesunyian sendiri. Tidak sedikit peminat mengaku mereka terkejut apabila saya mula bercakap lebih terbuka tentang kehidupan peribadi. Ada yang gembira melihat saya akhirnya membenarkan diri untuk dicintai. Ada juga yang masih ragu-ragu, mungkin kerana dunia hiburan sudah terlalu biasa dengan cerita yang nampak indah di depan kamera, tetapi berbeza di belakangnya. Saya memahami semua itu, dan mungkin sebab itulah saya tidak pernah cuba menggambarkan hubungan ini sebagai kisah dongeng sempurna. Kerana pada usia kami, cinta bukan lagi tentang siapa paling romantik. Ia tentang siapa yang tetap tinggal ketika hidup mula menjadi perlahan dan tidak glamour lagi. Banyak perempuan pertengahan usia dikatakan melihat diri mereka sendiri dalam kisah seperti ini. Coba memahami bagaimana rasanya hidup terlalu lama dalam mode bertahan. Sampai akhirnya lupa bagaimana mahu menerima perhatian kecil daripada orang lain. Mereka faham kenapa seorang wanita boleh tersentuh hanya kerana ada seseorang yang menunggu untuk makan malam bersama. Kerana apabila usia meningkat, kita mula sedar bahawa kehadiran jauh lebih penting daripada janji besar. Saya tidak lagi mencari seseorang untuk menyelamatkan hidup saya. Saya hanya tidak mahu pulang ke rumah dan merasa seperti orang asing dalam kehidupan sendiri. Dan mungkin itulah yang selama ini sukar dijelaskan kepada orang ramai. Pada usia 25 tahun, cinta sering membuat kita mahu berlari lebih laju. Tetapi pada usia 50, cinta yang sebenar selalunya membuat seseorang akhirnya berani berhenti, duduk, dan menghembus nafas panjang tanpa rasa takut ditinggalkan.
Sekarang apabila saya melihat semula hidup saya rasa perkara yang benar-benar berubah bukanlah dunia di sekeliling saya. Kerja masih sibuk. Jalan raya Kuala Lumpur masih sesak setiap petang. Telefon masih berbunyi dengan urusan yang tidak pernah habis. Tetapi ada sesuatu dalam diri saya yang perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Dan menurut beberapa orang yang mengenali saya sejak lama dahulu, ketenangan itu bukan datang kerana hidup tiba-tiba menjadi sempurna. Tetapi kerana saya akhirnya berhenti melawan rasa bahawa saya juga perlukan seseorang. Ada hari-hari biasa yang dulu terasa sangat sunyi. Kini, tidak lagi begitu berat. Pergi ke pasar raya, membeli barang dapur misalnya. Dulu saya selalu berjalan laju sambil memakai topi dan cuba mengelak dikenali. Saya akan ambil barang secukupnya dan cepat-cepat pulang. Tetapi sekarang, ada kalanya saya berdiri lebih lama di bahagian buah-buahan hanya kerana seseorang sedang bertanya perlahan, "Nak beli yang ini atau yang itu?" Soalan kecil yang mungkin tidak bermakna bagi orang lain, tetapi bagi seseorang yang terlalu lama membuat semua keputusan seorang diri, ia terasa aneh dan menenangkan pada masa yang sama. Ada malam kami melipat pakaian sambil televisyen terbuka tanpa suara kuat. Saya melipat baju perlahan-lahan dan dia akan membetulkan lipatan yang sengit tanpa berkata apa-apa. Dulu saya fikir cinta mesti dipenuhi kata-kata besar. Tetapi semakin meningkat usia, semakin saya faham bahawa rasa ditemani kadang-kadang muncul dalam perkara yang sangat sunyi. Tidak sedikit wanita pertengahan usia dikatakan memahami perasaan itu. Perasaan apabila hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan yang perlu dipikul sendirian sepanjang masa. Saya masih memandu sendiri ke beberapa tempat seperti biasa. Masih mendengar radio lama di dalam kereta ketika berhenti di lampu merah. Tetapi sekarang ada masa-masa tertentu saya tersenyum kecil tanpa sebab yang jelas. Hanya kerana ada mesej ringkas masuk bertanya sama ada saya sudah makan atau belum. Dan lucunya, perkara kecil seperti itu dulu tidak pernah saya fikir akan memberi kesan sebesar ini kepada hidup saya. Menurut beberapa peminat yang terserempak dengan saya kebelakangan ini, mereka mengatakan saya kelihatan lebih ringan. Bukan lebih muda, bukan lebih glamour, tetapi seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari daripada dirinya sendiri. Mungkin mereka benar, kerana banyak tahun lalu saya hidup dengan kepercayaan bahawa menjadi kuat bermaksud jangan bergantung kepada sesiapa. Jangan terlalu berharap, jangan terlalu membuka ruang dalam hidup sendiri. Tetapi sekarang saya mula belajar sesuatu yang lain, bahawa membenarkan seseorang hadir dalam hidup kita bukan bererti kita lemah. Kadang-kadang itu cuma tanda bahawa kita sudah terlalu penat berpura-pura mampu menghadapi semuanya seorang diri. Ada malam saya duduk di dalam kereta selepas selesai kerja. Enjin masih hidup. Lagu lama perlahan bermain di radio. Lampu merah di persimpangan memantul pada cermin depan. Dan untuk pertama kali selepas bertahun-tahun, saya tidak lagi merasa takut untuk pulang ke rumah. Sebuah kedai kecil menjual radio dan kaset lama berhampiran bangsar dikatakan akan ditutup tidak lama lagi. Pemiliknya, seorang lelaki tua berambut putih, masih duduk di bangku kayu rendah sambil membersihkan habuk pada kotak-kotak kaset yang warnanya sudah pudar dimakan usia. Jarinya bergerak perlahan, seolah-olah benda-benda lama itu masih mempunyai nilai yang tidak semua orang faham. Di luar kedai, lampu-lampu kenderaan terus bersambung panjang memenuhi jalan Kuala Lumpur menjelang malam. Bunyi signal lintasan pejalan kaki berbunyi berulang kali. Beberapa pekerja pejabat berjalan cepat sambil memegang telefon. Seorang wanita pertengahan usia berdiri sendirian di gerai tepi jalan menunggu bungkus makan malamnya siap. Tidak jauh dari situ, dua pasangan warga emas berjalan perlahan tanpa banyak bercakap. Hanya sesekali saling menoleh memastikan langkah masing-masing masih seiring.
kota itu tidak pernah benar-benar berhenti. Orang datang dan pergi tanpa mengetahui cerita hidup satu sama lain. Dan mungkin hidup memang seperti itu. Terlalu sibuk bergerak sampai kadang-kadang kita terlupa. Ada manusia lain yang sedang berjuang diam-diam di tengah semua kesibukan itu. Banyak tahun lalu, tidak sedikit orang menyangka Ningbai Zura ialah wanita yang sudah memiliki semuanya: suara, nama, kerjaya, keyakinan. Tetapi menurut ramai pemerhati yang mengikuti perjalanan hidupnya sejak awal, apa yang akhirnya menyentuh hati orang ramai bukanlah berita tentang cinta atau perkahwinan itu sendiri. Sebaliknya, keberanian seorang wanita untuk berhenti berpura-pura bahwa dirinya tidak pernah penat. Bukan semua luka datang dalam bentuk tangisan besar. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk seseorang yang terlalu lama menjawab, "Saya oke," sampai seluruh dunia percaya dia benar-benar tidak memerlukan sesiapa. Dan mungkin itulah perkara yang paling perlahan berubah dalam diri saya. Bukan kehidupan, bukan dunia luar, tetapi cara saya memandang diri sendiri setiap kali pulang ke rumah selepas lampu pentas dipadamkan. Ada malam-malam tertentu sekarang, saya masih duduk diam, mendengar radio di dalam kereta sebelum naik ke rumah. Masih melihat orang ramai melintas di bawah cahaya lampu bandar yang tidak pernah tidur. Masih ada hari-hari saya takut dengan masa depan. Takut kehilangan, takut hati kembali sunyi seperti dulu. Tetapi bezanya sekarang, saya tidak lagi menafikan ketakutan itu. Menurut beberapa wanita yang pernah melalui usia dan kesunyian seperti saya, ada satu tahap dalam hidup apabila seseorang akhirnya sadar. Menjadi kuat tidak semestinya bermaksud menutup semua pintu. Kadang-kadang keberanian sebenar ialah membiarkan seseorang melihat sisi diri kita yang paling letih tanpa rasa malu. Dan di suatu sudut kota yang terus bergerak tanpa menunggu sesiapa itu, di tengah bunyi tren yang tiba dan berlepas, bunyi troli pasar raya yang berlaga sesama sendiri, bunyi radio lama dari kedai kecil yang hampir ditutup, ada seorang wanita yang pernah menghabiskan terlalu banyak tahun cuba menjadi sempurna di mata semua orang. Akhirnya duduk diam, menarik nafas perlahan, dan untuk pertama kali selepas sekian lama, tidak lagi mengelakkan soalan tentang apakah dia juga layak untuk dicintai.